Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillah ya rabbal alamin. Syukur kata Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan dan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan pada sesi yang lepas daripada surah Al-Baqarah. Dan hari itu kita telah mentafsirkan akhir itu ialah ayat yang ke-103 daripada surah ini, ya. Ambil daripada ayat 1-2 hari itu, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman law annahum amanu wattaqau lamasubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Allah Ta'ala kata, jikalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya dah sebut tentang apa itu takwa dan signifikannya di sisi syarak lah, ya. Dan dia satu benda yang penting merangkumi ibadah dan juga akhlak kita supaya kita sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan takwa ni konteks dia am lah, ya. Kita bukan hanya disuruh bertakwa kepada Allah dalam hal yang bersabit dengan ibadat, especially yang khususiyah, tapi juga dalam hal di luar ibadah yang kita lakukan di luar, kita bekerja atau seumpamanya, juga perlu ada takwa, ya. Sebab itu kalau orang takwa dalam ibadah saja, maybe semayang dia bagus, Quran very good, tapi bila berada di luar dia boleh menipu orang, dia boleh ambil rasuah, ataupun dia boleh buat hal-hal yang berkenaan, ya. Itu tidak ada takwa sebenarnya. Sebab itu bila Allah Ta'ala sebut tentang takwa, semuanya ayat am, yang mana kita disuruh bertakwa kepada Allah anytime, anywhere, di mana sahaja dan pada bila-bila masa dan dalam seluruh awal kehidupan kita. Baik, dan ganjarannya pasti besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab sebahagian takwa juga orang lain tidak tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dalam Sahih Muslim, bila Nabi menyebut tentang takwa, Nabi menepuk-nepuk dadanya sambil berkata, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi tepuk, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi kata takwa di sini, takwa di sini, ya. Maksudnya bukan takwa itu benda yang batin saja, tapi keseluruhan takwa adalah berasal dan berpunca daripada hati kita. Hati kita lah pokok mana pun, ya. Baik, malam ni saya nak pergi kepada ayat yang khususnya, di mana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Maksudnya atau terjemahannya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini tuan-tuan dah selalu tahu. Kalau Allah Ta'ala kata ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya. Dan khitab itu ataupun ayat itu ditujukan secara am kepada seluruh manusia. Umpama bila Allah Ta'ala nak suruh sembah dia, ya ayyuhan nas ubudu rabbakum allazi khalaqakum. Ayat sebelum ini yang telah kita baca, ayat 20 awal itu 21 ke 22. Wahai manusia, sembahlah Allah. Jadi banyak ayat bila Allah Ta'ala nak mengajak kepada penyembahannya, Allah Ta'ala kata wahai manusia, dia am. Ada ayat Allah Ta'ala kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman.
ini kebiasaannya merujuk kepada perkara dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Dan especially bila Allah Ta'ala nak menyebut tentang sesuatu pengibadatan ataupun dalam hal yang special ataupun khusus kepada mereka. Kadang-kadang tidaklah ada hubung kait dengan ibadat secara khusus, tapi hal itu ada hubung kait dengan mereka. Walaupun tak ada kena mengena dengan ibadat secara khusus, tapi pasal ada hubung kait dengan mereka, maka Allah Ta'ala akan memanggil orang-orang yang beriman. Termasuk ayat ini. Ayat ini tidaklah ada kena-mengena secara khusus tentang ibadah, tapi kerana dia ada hubung kait dengan orang-orang yang beriman pada waktu itu. Ya? Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina. Jangan kamu kata, la taqulu. La tu makna jangan. Jangan. Taqulu, kamu kata. Ra'ina. Dengarlah kami. Lihatlah kami, pandanglah kami, jagalah kami, atau sebab pasal ra'ina ni ada banyak maksud. Ra'ikalah kami, itulah maksudnya. Maksudnya para sahabat Nabi SAW, bila dia nak suruh Nabi beri perhatian kepadanya, ataupun bila dia nak tegur Nabi, ataupun bila nak cakap dengan Nabi, dia sering mengatakan ra'ina ya Rasulullah, iltafit ilaina ya Rasulullah. Maksudnya, mana dengarlah kami wahai Rasulullah, pandanglah kepada kami wahai Rasulullah, berilah perhatian kepada kami ya Rasulullah, ataupun ra'ikalah kami ya Rasulullah. Ra'ina mana ra'ika? Ra'i ini ku Arab dah pun. Ya. Jadi Allah Ta'ala tak bagi mereka berkata sedemikian. Tapi Allah Ta'ala ajar perkataan yang lain, itulah waqulun zurna. Tapi kata kepada Rasulullah, tengoklah kami wahai Rasulullah. Dia makna lebih kurang dia tu, ra'ina, unzurna. Tapi Allah Ta'ala tak bagi guna ra'ina. Adalah sebabnya tu. Jangan kata ra'ina wahai orang-orang yang beriman. Bila kamu nak cakap dengan Rasulullah, jangan kata ra'ina, tapi kata unzurna. Lihatlah kami. Guna perkataan itu. Ya? Walaupun sama maksud, lebih kurang saja. Dia nak minta perhatian Nabi, nak suruh Nabi lihat ke dia. Kan? Jadi ra'ina dengan unzurna, dari sudut bahasa tidaklah ada banyak perbezaan. Seolah-olah is the same words, dia adalah perkataan yang sama. Tapi Allah Ta'ala larang. Allah jangan kata jangan guna yang itu, guna yang ini. Ya. Wasma'u, ataupun guna perkataan isma'u, dengarlah. Dengarlah kami wahai Rasulullah, lihatlah kami wahai Rasulullah. Tapi guna unzurna atau isma'u. Azabun alim. Bukan hanya tak boleh kata pada Rasulullah, tapi tak boleh kata juga sesama Muslim. Ra'ina tak boleh. Kata unzurna atau kata isma'u, guna perkataan-perkataan itu. Ya. Walil kafirina azabun alim. Dan bagi orang-orang kufar itu azab yang pedih. Ayat ini Allah Ta'ala sebut macam tu sahaja dan tidak diterangkan kenapa Allah Ta'ala larang begitu. Mana Allah Ta'ala sebut ma yawaddul ladzina kafaru, itu dah ayat yang lain. Ayat ni sepotong ni saja. Maka kita nak tahu macam mana kisah ayat ni, kenapa Allah Ta'ala larang. Mau tidak mau, kita lihatlah kepada pentafsiran ulama-ulama kita. Ya? Sebab ayat Quran ni tuan-tuan, ada kalanya dia jelas, tapi ada kalanya dia tidak jelas. Tak tahu pasal apa Allah Ta'ala larang. Ya? Mau tidak mau, kita lihat kepada tafsir. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, dan juga ulama-ulama Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya Al-Jami' fi Ahkamil Quran, Al-Imam Ibn Katsir dan tafsirnya Tafsirul Quranul Azim, dan ramai lagi Al-Mufassirun atau ahli-ahli tafsir. Bila mentafsirkan ayat ini, mereka menyatakan bahawa perkataan ra'ina adalah perkataan yang digunakan oleh orang Yahudi. Dan mereka merujuk antaranya kepada riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana katanya kana an-nas yaquluna lin-nabi ra'ina. Ya. Ayat tafid ilaina wa kana al-yahud tasta'mil dzalika al-lafz fi sabr. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, pada mereka awal orang-orang yang beriman, dia kata pada Nabi ra'ina. Maksudnya iltafit ilaina. Pandanglah kami, lihatlah kami, dengarlah kami, macam tu. Ya?
Sedangkan orang-orang Yahudi juga menggunakan perkataan yang sama, tapi dia guna perkataan itu untuk mencela seseorang. Ya. Nampak? Jadi sebab itu Allah Ta'ala tak bagi guna. Faja'alatil yahud taqulu kunna nasubu Muhammadan sirran wal an nasubuhu jahran. Kata mereka, dulu kita guna perkataan ini untuk mencela secara senyap-senyap, termasuk kita cela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lah kata sallallahu tu, Yahudi tak kata macam tu. Dia kata dulu kita guna perkataan ini sebagai satu celaan dan kita cela Muhammad secara diam-diam. Sekarang kita telah mencelanya secara terang-terangan. Orang Islam sendiri mencela. Kata begitulah, berarti tidak pun orang Islam sebut mana lain. Tapi mereka sehingga wakal yathaquna fi ma bainahum. Bila ada orang Islam sebut perkataan macam tu pada Nabi, kata Ibn Abbas, mereka akan ketawa sesama mereka. Tak ada kena-mena pun. Orang Islam cakap kat Nabi, wahai Rasulullah, dengarlah kami. Dia duduk ketawa sama-sama dia. Sehingga pada waktu itu Muaz, Sa'ad bin Muaz dia dengar. Fasami'a zalika Sa'ad bin Muaz. Bila ada waktunya Sa'ad bin Muaz, bila dilihat orang Yahudi duduk ketawa-ketawa, sehingga Sa'ad bin Muaz pun marah. Dan Sa'ad bin Muaz kata, siapa-siapa yang ketawa atau mencela Rasulullah SAW, aku akan bunuh mereka. La'adhim unuqahu, aku akan bunuh mereka. Tapi masalahnya perkataan itu bukan orang Yahudi guna kepada Rasulullah. Orang Islam sendiri yang guna. Tapi mereka duk faham ataupun mereka duk sedar-sedarkan perkataan itu. Jadi fa'anzalallah al-ayah. Allah Ta'ala pun menurunkan ayat berkenaan. Sebab itu Allah Ta'ala lama, jangan guna ra'ina. Pasal apa? Pasal orang Yahudi menggunakan perkataan yang sama. Bila mereka mencerca dan perkataan itu, walaupun dari sudut zahirnya tak ada kena-mengena pun, tapi Allah Ta'ala larang supaya kita tidak memberi kelebihan atau advantage kepada mereka. Dan daripada situ timbullah beberapa perkara. Hatta ini dipanggil ta'rif. Dalam istilah syarah dia panggil ta'rif. Ta'rif ni adalah perkara yang tidak jelas, tapi dia ada signifikan, dia ada kepentingan. Di sisi ulama-ulama syariat kita panggil ta'rif. Sebab itu di sisi mereka ta'rif ni mana benda-benda yang tidaklah jelas, tapi dia orang kata apa, menjurus kepada, kalau kita kata Melayu ni macam perdi ta'rif. Sebab itu ulama khilaf ta'rif ni dia memberi kesan kepada hukum atau tidak. Perdi atau hal seumpamanya, adakah dia memberi kesan kepada hukum ataupun tidak. Sebagai ulama kata yes, memberi kesan berdalilkan daripada ayat berkenaan. Kalau ikutkan perkataan Ruhainah, dia tidak jelas ataupun dia bukanlah sorry, mana clear, tapi dia satu bentuk ta'rif. Mana perkataan yang orang guna untuk perli saja. Tapi sebagai ulama kata dia beri kesan kepada hukum. Antaranya diguna pakai dalam mazhab Ahmad dan juga Maliki. At-ta'rif bil qazafun kata. Dia kata perli ta'rif dalam qazaf, mana tuduh orang berzina adalah satu tuduhan. Dia tak kata kawan tu berzina, berzina. Dia tak kata macam tu, tapi dia guna perkataan-perkataan yang perli, ta'rif. Mereka kata tetap dikenakan hukum qazaf. Adapun sebagai ulama yang lain kata tidak. Umpama yang standard dalam mazhab Syafi'i, ta'rif tidak memberi kesan dalam hal seumpama itu, tapi sebagai ulama kata memberi kesan. Isu qazah umpamanya, qazah ni orang tuduh zina lah, kan kena rotan 80 kali. Saya sebut dalam surah apa tu, surah An-Nur ayat ke-4, walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Bila kita belajar fiqhul jinayah, the science of crime, kita ada qisas, kita ada hudud, kita ada ta'zir. Dalam hudud tu kan ada ahkam zina, hukum ahkam zina, dan di situ ada haddul qazaf, had kepada orang yang qazaf, orang yang tuduh orang lain secara berzina. Walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Kata Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat ke-4, siapa-siapa yang menuduh, walladzina yarmuna al-muhsanat, sesiapa sahaja ataupun mereka-mereka yang menuduh
wanita yang suci berzina. Fajliduhum samanina jaldan. Walam ya'tu bi arba'ati syuhada, dalam keadaan mereka tak boleh bawa 4 saksi. Fajliduhum, kata Allah, samanina jaldan. Kamu jilid dia, kamu rotan dia sebanyak 80 kali rotan. Tuduh orang zina, tak ada 4 saksi, wajib. Tak boleh 3, tak boleh 2, tak boleh 1, ataupun 3,5, tak boleh. Ada 3,5, ada. Boleh jadi 3 orang saksi lelaki, 1 orang saksi wanita. Mungkin lah. Itu dia panggil 3,5. Ataupun 3 orang saksi lelaki yang dewasa, tiba-tiba ada 1 saksi budak-budak. Dia kira setengah, dia tak kira 1. Tak boleh. Dan tidak ada kesaksian yang paling berat melainkan kesaksian dalam hak hewan. Zina bila kita menuduh seseorang itu melakukannya. Sebab itu bila kita belajar kitab syahadah hak hewan kesaksian, saksi yang paling berat sekali saksi tuduh orang zina. Mesti buat mari 4 orang lelaki, mesti cukup syarat-syarat. Islam, balik, merdeka, berakal, dan mesti adil, dan mesti mereka melihat secara sekaligus. Tapi ada juga ulama kata tengok seorang-seorang pun tak apa, tapi sekian majoriti kata mesti lihat at the same time. 4 orang tu tengok sekaligus. Berat tuan. Kalau nak ikut saksi-saksi yang lain, ada 3 orang, ada boleh 2 orang setengah, 2 orang lelaki, bukan 2 orang setengah, ada wanita, ada 3 orang, ada saksi yang 3 orang lelaki, ada 2 orang lelaki, 2 wanita, ada seorang lelaki pun boleh, setengah-setengah hal lah. Ada wanita seorang pun tak apa, boleh. Itulah saksi dalam hak ehwal penyusuan, boleh seorang wanita saja. Yang penting dia bersumpah. Jadi wanita pun boleh saksi, tapi tidak dalam hudud tak boleh. Saksi wanita hanya dalam hal ehwal harta dan juga hal yang bersabit dengan kewanitaan seperti susuan boleh. Kalau seseorang itu mendakwa dia telah menyusukan seseorang dalam hal keadaan dia tidak ada saksi, maka wanita yang menuduh itu hanya perlu bersumpah dan diambil kira dalam hukum syarak. Pasal ada sahabat Nabi nama Uqbah bin Haris yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, dia kahwin dengan seorang wanita. Seorang wanita yang hitam, dia kata aku telah menyusukan kau kedua-duanya. Kau tak boleh kahwin dengan dia boleh susu kau. Dia tak terima. Mana boleh, dia kata, bila masa kau susu kahwin? Tak ada bukti, tak ada saksi. Jadi wanita itu disuruh, wanita itu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahi arba'tukum. Aku bersumpah aku telah menyusukan kamu kedua-duanya. Dibawa hal itu kepada Nabi, Nabi menerima kesaksian dan sumpahnya. Boleh. Dan Nabi memisahkan kedua-duanya. Antara Uqbah bin Haris dipisahkan dengan isteri. Kamu tak boleh duduk sekali. Wanita bersumpah pun boleh terima, apa boleh? Dalam setengah-setengah keadaan. Cuma bahawa itu tidak boleh, especially dalam tuduhan zina. Mesti lelaki keseluruhan dan mesti 4 orang. Dan sekiranya dalam kitab syahadah tidak ada kesaksian yang paling berat melainkan kesaksian dalam hak ehwal zina. Mesti cukup syarat ke-4. Tak boleh kurang dan tak boleh wanita. Dan kalau tidak ada 4 orang saksi yang mencukupi syarat-syaratnya, Allah Ta'ala kata fajliduhum, kamu jilidlah dia samanina jaldan. 80 kali jilid, 80 kali rotan. Walaupun orang itu mungkin melakukannya, tapi dia kerana tuduhan, jika tidak ada bukti, saksi yang mencukupi, dia dianggap sebagai tuduhan yang palsu. Dia buat tak buat tu bukan hal kita. Tu hadiah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal kita mesti buat mari saksi. Dan itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saksi mesti ada. Tak ada saksi tak boleh jalan. Orang yang tuduh tu kena pula dirotan. Seumpama diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Kalau dia tak ada saksi 4 orang, akan rotan dia. Dia buat betul ni ya, betul tak betul tak kira. Yang penting kau dah tak ada saksi. Betapa Allah Ta'ala nak jaga supaya dia tidak menuduh sesama kita. Dia buat tak buat tu dia punya hal. Tapi kalau kau tak ada bukti, kau jangan tuduh orang semena-mena. Mesti ada saksi yang cukup. Ada 4 orang. Dan tuduhannya itu mesti jelas. Maksudnya dia tuduh kau berzina, kau telah berzina, kau telah begitu, kau telah begini, mesti sorry. Tapi sebagai ulama kata kalau dengan perkataan yang tidak jelas seperti Ru'ainah tadi, dia kata boleh juga. Umpama yang standard dalam mazhab Maliki, dia tak kata kau berzina, tapi mungkin dia guna perkataan-perkataan perli. Berapa ramai lagi anak dara orang yang kau nak rosak ni?
Contoh dia kata kat kita macam tu. Kita pergi report kat Qadhi. Kalau Qadhi tu mengambil pendapat dalam mazhab Maliki dan Ahmad, ta'rif, dia tak kata dia berzina, tapi peli kan. Berapa ramai lagi perempuan kau nak rosakkan? Itu berzina lah tu. Itu namanya ta'rif. Walaupun standard dalam mazhab Maliki itu bukan tuduhan, tapi di sisi sebagainya lain itu dianggap sebagai tuduhan kerana berasal kepada ayat ini dan juga dalil-dalil yang lain. Nah, betapa besarnya perintah Allah Subhanahu Wa Taala hanya melibatkan satu perkataan saja. Sebab itu dalam banyak hal kita jangan guna perkataan-perkataan yang pada kita okey tapi pada orang lain sebenarnya tidak okey. Apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memberi pengajaran kepada kita perkataan yang bagus di kalangan orang-orang Islam, tapi once dia digunakan oleh golongan yang lain secara tidak bagus, maka Allah Ta'ala tukar dengan perkataan-perkataan yang lain. Nampak? Sebab itu ia amat penting sekali. Dan Allah Ta'ala kata Al-Qurtubi kata hadis ini menjadi dalil akan ta'rif dalam sebagai hukum syarak. Hanya peli-peli ni pun kadang-kadang dia beri kesan perkataan tidak jelas dan berkesan syarak. Dan kedua katanya ayat ini juga menjadi dalil kepada apa disebut sebagai saddu zari'ah. Saddu zari'ah ni adalah asas-asas perkara itu harus, tapi dia dilarang kerana ia boleh memberi kesan yang buruk atau membawa kepada perkara lain yang lebih merosakkan. Itu dipanggil saddu zari'ah. Kalau tuan belajar usulul fiqh, sumber agama selain daripada Quran, sunnah, ijma', qiyas, dia ada satu lagi yang disebut sebagai saddu zari'ah ataupun saddu zara'i, berasaskan kepada ayat ini. Apa nak saddu zari'ah ataupun saddu zara'i? Perkara yang pada asalnya harus. Ra'ina harus. Tidak ada masalah di seluruh bahasa Arab. Tidak ada masalah di kalangan orang-orang Islam. Tapi dia kerana dia boleh membuka atau memberi kesan buruk kepada hal yang lain. Orang Yahudi duk guna perkataan ni. Jadi dia dilarang. Asal-asal dia tidak haram. Dia okey saja. Tapi akhirnya dia dilarang kerana dia boleh mendatang kesan buruk. Itu disebut sebagai saddu zari'ah. Saddu zari'ah. Dah ulama banyaklah buat mereka contoh saddu zari'ah. Umpamanya kita melukis gambar, gambar-gambar. Gambar ni pada asalnya harus, tapi akhirnya dilarang oleh Rasulullah SAW kerana saddu zari'ah, kerana sebagai tutupan kepada kerosakan yang lain. Apa kerosakan itu? Penyembahan berhala. Asal-asal gambar ni lukisan saja. Dulu-dulu gambar ni hanya sekadar lukisan, akhirnya dia menjadi sembahan. Sebab itu gambar ni jadi permasalahan di kalangan para fuqaha, especially gambar-gambar yang ada bentuk patung atau seumpamanya. Patung-patung anak kita dia buat main tak apa, tapi buat apa hiasan tidak boleh. Kenapa? Kita bukan sembah patung tu pun. Patung ni tak ada apa masalah, tapi kenapa tak boleh? Saddu zari'ah. Patung ni dia boleh bawa kepada penyembahan, walaupun kita tak sembah, tapi dia boleh membawa kepada penyembahan. Ya? Kerana kalau kita lihat Nabi SAW bila Ummu Salamah dan Ummu Habibah dia pergi ke ni mana? Dia pergi ke Habsyah. Kan Nabi sebelum hijrah pergi ke Madinah, dia pergi ke Habsyah. Ada ramai yang pergi ke Habsyah. Antaranya ialah isteri baginda Ummu Habibah dan juga Ummu Salamah. Dia pergi sana, dia lihat ada gambar di gereja. Gereja mereka lihat patung-patung. Dia letak gambar-gambar. Gereja dia letak gambar. Maka Nabi pun kata gambar-gambar ni pada asalnya okey, tapi at the end dia menjadi sembahan. Dan itu juga yang berlaku pada zaman Nabi Nuh AS, di mana bila orang mati dia buat gambar. Betul tak? Untuk apa? Untuk peringatan saja. Untuk peringatan saja. Tapi setelah datang satu generasi kepada satu generasi, generasi kepada satu generasi, akhirnya mereka sembuh gambar. Maka gambar-gambar dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak hadis Nabi sebut tentang pelukis-pelukis. Esok-esok dia akan minta supaya meniup karu. Orang yang paling diazab oleh Allah Ta'ala ialah orang-orang al-musawwirun, orang yang buat gambar. Cuma ada perbahasan lagi lah gambar yang macam mana. Tapi nak cerita asalnya begitu.
Pada permulaannya okey, tapi kerana dia membawa kepada perkara yang lebih buruk, itulah penyembahan dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu satu zari'ah dia jadi sumber kepada hukum. Perkara yang harus pada asalnya tapi membawa kepada keburukan, dia mesti dilarang. Ya? Apa? Dan begitulah dalam hal yang lain. Ya? Kemudian kata Allah, walil kafirina azabun alim. Dan bagi orang-orang kafir itu azab yang pedih. Ya. Orang kafir ni ada dua lah. Pertama dia panggil kufur mutlak, kufur yang betul-betul kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir lah, ya, orang tidak beriman. Nah, satu lagi disebut sebagai kufur, kufrun duna kufrin. Kufur pada satu bahagian, tapi tidak kufur pada bahagian yang lain. Atau juga disebut oleh para ulama kita dalam sebahagian peristilahan ialah kufur ubudi, kufur hanya dari sudut pengibadatan. Kufur mutlak ni macam mana? Orang yang bukan Islam tu lah, dia tak terima Islam. Of course lah dia tak semayang. Of course lah dia tidak melakukan ibadah-ibadah Islam. Pasal asalnya keimanan pun tidak ada. Itu kufur yang betul-betul kufur. Yang mana bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Al-Kafirun, ataupun Al-Kafirin merujuk kepada mereka. Satu lagi kufur, ubudi. Dia beriman kepada Allah, tapi ibadat tak nak buat. Boleh dia tak semayang, boleh dia tak puasa. Tanya pasal apa? Kau tak semayang? Malas. Ataupun dia semayang sebahagian, dia tak semayang sebahagian yang lain. Patut-patut semayang 5 kali satu hari. Kan? Dia semayang satu hari 1 kali je. Mungkin tak kot. Begitu juga dengan puasa. Boleh ada dia puasa, tapi 5 hari 40 mula puasa. Lagi 25 hari dia tak puasa lah. Sebenarnya banyak juga orang tak puasa di luar sana. Ya. Saya sebelum jadi ustaz, saya kerja di private sector. Saya dapati ramai orang yang tak semayang, ramai orang yang tak puasa. Baik itu, ada ustaz yang kata mengikut research yang dia buat, 80% dia kata orang muda tak semayang. Saya kata that research can be true, because saya pernah kerja private sector dan saya dapati ramai orang muda yang tidak semayang. Allah Ta'ala. Puasa pun sama, because saya pun melihat sebagai orang tidak puasa. Dan bukan sikit ramai juga. Jadi research tu boleh jadi betul lah. Ya. Bila orang tanya kenapa tak puasa, dia kata malas atau seumpamanya. Ini kufrun duna kufrin. Dia kufur, tapi dia tidak kafir. Tak boleh nak samakan dengan mereka. Melainkan bab semayang saja ada segelintir ulama yang tegas. Yang standard dalam mazhab Hambali, orang yang tak semayang langsung tak semayang. Walaupun dia mengakui hukum semayang, cuma dia malas, tapi dia tak semayang langsung, dia dihukumkan sebagai orang kafir. Orang tidak beriman sama sekali. Dibunuh, tidak dimandikan, tidak dikapankan, dan tidak ditanam di perkuburan orang Islam. Kena tanam di perkuburan non Muslim. Itu standard di mereka. Pasal pendapat mereka, orang yang tidak solat langsung ialah orang yang tidak Islam. Walaupun majoriti mengatakan sebaliknya. Tak semayang pun, as long as dia beriman, dia tetap Muslim. Cuma dia tidak mukmin. At the end of the day, dia akan masuk surga juga berdasar kepada beberapa hadis Nabi SAW. Nampak? Baik, walil kafirin azabun alim. Ala kulli hal, sesiapa sahaja yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada kufur yang mutlak seumpama mereka, ataupun kufur-kufur seumpama ini, tetap ada balasan buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun kalau Allah Taala tak ampun dah. Ada orang dia tak semayang, dia tak puasa, dia tak zakat, dia tak haji, dan tidak ada langsung kebaikan padanya. Mereka hanya dia ada la ilaha illallah. Jika Allah Ta'ala ampunkan ke syurga dia, itu di sisi majoriti. Walaupun yang standard dalam mazhab Hambali berbeza. Pasal apa, ada banyak juga hadis yang Nabi kata orang yang tidak ada kebaikan akhirnya dimasukkan oleh Allah dalam syurga. Antara yang paling masyhur ialah hadisus sahifah yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi. Orang belajar akidah, terutama bila dia belajar hal ehwal ghaib. Pasal akidah ni ada 3 segmen. Ada uluhiyat, ketuhanan. Kita belajar tentang Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Truly based on the Quran dan juga hadis Nabi SAW. Mana menerusi Quran dan hadis Nabi.
Nama Allah banyak dalam Quran, belajar one by one. Sifat Allah Ta'ala banyak dalam Quran, begitu juga dengan hadis Nabi, belajar one by one. Habis bab uluhiyah sebagian besar daripada, walaupun tidaklah semua fardu ain. Lepas tu pergi pula bab nubuwah, kenabian, belajar bab nabi-nabi juga truly based on Quran dan juga hadis Nabi, especially yang sahih. Kerana dalam haiwan akidah hadis dhaif tidak diterima sama sekali. Berbeza dengan haiwan ibadah, bolehlah as long as dia tidak terlalu dhaif dan dia tidak palsu, boleh kita guna pakai. Tapi akidah tidak boleh, ketuhanan tidak boleh, kenabian tidak boleh. Belajar a prophet after another, satu nabi pada satu nabi. Belajar Nabi Adam alaihissalam, bab keluar ayat Quran tentang Adam alaihissalam. Walaupun tak banyak kisah Nabi Adam, tapi Allah Ta'ala kadang-kadang sentiasa repeat kisah-kisah yang sama. Kisah Nabi Adam dengan Iblis saja tuan-tuan, 6 atau 7 kali Allah Ta'ala sebut dalam Quran. In the different places, dalam tempat-tempat yang berbeza. Kisah yang sama, tapi Allah Ta'ala sebut banyak kali. Kisah Adam ni tidaklah banyak, tapi disebut berkali-kali, ada signifikan. Belajar pula tentang Nabi yang kedua dan Rasul yang kedua, Nuh alaihi salam, satu persatu sehingga kita habis 25 Anbiya dan Rasul. Dan juga belajar orang yang dikatakan Nabi tapi dia bukan Nabi, seumpama Maryam, seumpama Khidir dan lain-lain. Habis yang tu masuk ghaibiyat. Ghaibiyat ni hak awal ghaib, hak alam kubur, apa gitu ini kan, pergi pada mahsyar, pergi sampai kepada neraka. Pasal al-jannatu wan nar, syurga dan neraka adalah part dalam ghaibiyat. Di situ bila kita belajar bab neraka, kita akan jumpa apa yang disebut sebagai hadis sahifah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan seseorang yang hanya ada la ilaha illallah dan tidak ada yang lain. Semayang langsung tak ada, puasa langsung tak ada. Sebab itu pandangan majoriti yang mengatakan bahawa as long as dia beriman kepada Allah, ada la ilaha illallah, dia masuk syurga dan dia tidak dianggap sebagai kafir. Walaupun dia dihukumkan, umpama standard dalam mazhab Syafi'i, orang tak semayang especially berterusan. Walaupun Imam Syafi'i kata kalau tinggal satu semayang dah cukup untuk dibunuh. Tapi sekian majoriti ulama-ulama Syafi'i mengatakan jika dia meninggalkan semayang secara berterusan, maksudnya dia ni memang tak semayang. Kalau ikut hudud dibunuh, tapi masih disolatkan, masih dimandikan, masih dikafankan, masih ditanam di kuburan orang Islam. Mata musliman kata mereka, dia mati sebagai seorang Islam. Cuma dia mati dalam keadaan dihududkan ke atas. So mau mati-mati orang Islam yang dihududkan dalam kekeh yang lain. Berzina umpamanya bila dia direjak, especially bila dia dah kahwin, dia masih muslim. Sama juga dalam kehidupan. Ya. Hadis sahifah, Nabi kata orang ni, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, dia langsung tak ada kebaikan. Nampak? Sebab itu kita belajar akidah tuan-tuan, mesti menerusi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, hadis Nabi SAW, baru kita nampak jelas satu persatu. Kalau kita kata Allah ni begini, mana dalil ayat Quran dan hadis? Boleh kita belajar tanpa dalil ayat Quran, hadis, tapi itu very basic. Budak-budak boleh lah, tahun 1, tahun 2, tahun 3. Level kita tuan-tuan, setiap topik mesti related kepada nas, baru dia akan menambahkan iman dan mendekatkan diri kita kepada agama kita. Macam kita nak kenal Nabi je lah, belajar Nabi tapi tak belajar hadis Nabi, belajar je Nabi, sifat Nabi, berian-berian. Ada buku-buku basic yang dikarang, itu untuk level budak-budak. Kita yang sudah berumur sepatutnya belajar akidah seumpama itu, baru kita akan lebih merasa nikmat belajar soal-soal yang melibatkan ketauhidan, dan kita lebih luas pengetahuan. Dan unfortunately kadang-kadang bila kita belajar akidah daripada sekolah rendah sampai ke peringkat masjid dan surau, level kita masih duk rotate benda yang sama. Bila sebut akidah, sifat Allah. Bila sifat Allah. Bila sebut akidah, sifat Allah. Nubuwah tak ada pendedahan yang banyak. Hatta ghaibiyat sendiri tidak ada pendedahan yang banyak. Kerana kita masih terikat dengan cara apa. Ataupun buku basic lah, buku basic. Bagi, lepas tu bila dia start ajar akidah, so dia pilih buku yang besar-besar, ajar kepada kita. Pergi topik by topik. Kerana buku yang besar-besar, of course, dia ada dalil-dalilnya. Dan pengajian akidah secara menyeluruh, dan dia menghuraikan orang kata satu persatu menurut rukun iman. Tidak hanya tertumpu kepada sifat Allah semata-mata. Awak InsyaAllah kita ni tak pasal kuat.
Nabi. Balik pada yang tadi lah, Allah Ta'ala selamatkan hamba berkenaan. Walaupun Nabi kata dia tidak ada sembahyang, tidak ada puasa, tidak ada zakat, lam ya'mal khairan qattun, tidak ada sedikit pun amalan, tapi dia ada la ilaha illallah. Akhirnya Allah Ta'ala selamatkan dia dan masuklah dia ke dalam syurga. Sebab itu pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala amat penting sekali. Ya, tak kira siapa kita. Pasal manusia masing-masing ada dosa masing-masing. Dan kalau nak ikut amalan kita tak banyak pun. Tak banyak. Dan kita nak mengharapkan amalan kita, Allah. Kita hanya mengharapkan rahmat dan juga pengampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita lihat Nabi sendiri, tuan-tuan, apa surah yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah SAW secara majoriti para ulama? Surah An-Nasr. Iza jaa nasrullah wal fath, itu surah yang terakhir. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surah terakhir Allah Ta'ala sebut tasbih, Allah Ta'ala sebut minta ampun. Sejak daripada surah ini diturunkan, Nabi mula berkata subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Di luar sembahyang baik, di dalam sembahyang baik, Nabi start banyak membaca zikir berkenaan. Sehingga bila rokok dan sujud, Nabi banyak baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Seumpama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Aisyah. Karena Nabi yuksir ayyakul fi ruku'ihi wa sujudihi subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kata Aisyah, Nabi banyak sekali membaca ketika rokok dan ketika sujud. Allah subhanallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Rokok baik, sujud baik. Sebab itu zikir ni dia termasuk dalam zikir-zikir sujud dan rokok. Walaupun sebagian besar ulama mengatakan Nabi membacanya di akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi dia sudah jadi zikir yang gazetted ketika rokok dan sujud. Mana kata bila kita rokok, bukan hanya baca subhanallah wa bihamdi atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada banyak zikir-zikir yang lain. Antaranya zikir berkenaan. Kenapa? Kerana nak meneladani kepada kita bahawa banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mencapai hujung usia lah, kita tak tahu hujung usia, kadang-kadang muda pun mati je lah. Mana kata bila kita dah menghampiri lah ke usia-usia yang kita kata hampir kepada kematian, banyak-banyak bertasbih kepada Allah dan banyak-banyaklah minta ampun daripada sebab itu istighfar amat penting. Dan Nabi kata tuba lima wajada fi sahifatihi katsiran istighfar. Hadis Tirmizi pada Abi Hurairah, Nabi kata beruntunglah orang-orang yang bila dia melihat kepada buku amalannya amat banyak sekali istighfar. Jadi di samping kita perbanyakkan ibadah kepada Allah, kita juga memperbanyakkan istighfar insya-Allah taala. Dan nanti saya akan masuk ayat ke-105 di mana Allah Taala ada menyebut tentang orang kufar di kalangan ahli kitab, orang musyrikun. Dan Allah Taala sebutlah tentang rahmat dia kepada orang-orang yang dipilih olehnya insya-Allah taala. Jadi saya mungkin setakat itu dulu. Saya ingatkan surah ni dah tak ada kuliah. That's why saya mesej Haji tengah hari tadi, Haji tak ada awak, saya call dah ni. Kalau saya call Haji tak angkat, dia tak datang pun. Pasal banyak surah dah stop kuliah. Belum dapat arah lagi, dia stop awal-awal dah. Kan? Takut juga je lah. Tapi Kelang dah tak boleh. Kelang dah dapat surat. Mesti stop semua kuliah. Semayang mungkin orang lagi lah, tapi kuliah stop lah. Tapi saya ingat surah-surah yang lain masih boleh diteruskan lah insya-Allah ta'ala. Walaupun kita Gombak ni red area pun, tapi tak semua. Ada 3 tempat saya tengok zon merah, yang lain masih kuning lah ya. InsyaAllah ta'ala. Sebab itu kalau kita lihat hari ni semayang pun tak ramai. Tadi saya lihat 25 orang je semayang, tapi penuh lah surga kuning ya. Pasal jarak. Cuba kalau rapat-rapat, saya ingat 1 soft setengah ataupun 2 soft, lebih kurang tak sampai 2 soft, 25 orang. 1 soft dah 15 orang. Tak apalah ya, insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan kita melazimilah masjid dan surau kita untuk semayang berjemaah setakat kita mampu insyaAllah ta'ala. Qul qul hadza assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillah.